Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kembali untuk sesi persembahan video bagi tugasan pengenalan kepada komunikasi ABCC 1103 bagi Mei 2021. Saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Zalina binti Mak Hassan, ID student 76090357460001 dari Shah Alam Learning Center. Saya akan menerangkan soalan nombor 2 iaitu faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya konflik dalam ahli keluarga. Faktor utama adalah masalah kewangan dengan sumber pendapatan yang rendah tidak mampu menampung jumlah ahli keluarga yang ramai. Keperluan dalam keluarga juga tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, mungkin menyebabkan anak-anak memberontak. Mempengaruhi komunikasi suami dan isteri kerana mungkin pasangan akan meninggikan suara antara satu sama lain kerana tertekan. Seterusnya, keadaan ini akan mewujudkan ketidaksefahaman. Sebagai contoh, sejak pandemik COVID-19 melanda negara kita, masalah kewangan telah menjadi penyebab konflik keluarga sehingga berlaku perceraian kerana ramai suami diberhentikan kerja dan hilang punca pendapatan. Faktor kedua adalah kekurangan kasih sayang. Kesibukan ibu bapa dalam pekerjaan menyebabkan anak-anak terabai dan tidak mendapat perhatian daripada ibu bapa mereka. Anak-anak akan mudah terpengaruh dengan gejala sosial yang kurang sihat dan menghancurkan masa depan mereka. Ibu bapa terlalu sibuk dengan kerjaya menyebabkan anak-anak mencari jalan keluar, mengisi kesepian, bertemu rakan atau mencari hiburan lain untuk menghilangkan rasa kebosanan. Faktor ketiga adalah gangguan emosi. Tekanan di tempat kerja yang dialami oleh ibu bapa terbawa-bawa hingga ke rumah. Anak-anak akan menjadi bahan atau tempat mereka melepaskan marah dan bebanan apabila arahan mereka diingkari. Pentekaran ibu bapa di hadapan anak-anak memberi kesan negatif untuk pembesaran anak-anak, terutama remaja. Seterusnya, saya akan menerangkan soalan nombor 4, bagaimana saya mengkomunikasikan identiti jantina, sosial dan budaya dalam persekitaran secara bersemuka dan dalam talian. Komunikasi bersemuka atau komunikasi secara fizikal melibatkan perbualan dua hala lengkap dengan bahasa tubuh, ekspresi muka dan ton suara digunakan. Manakala komunikasi secara talian seperti penggunaan aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Google Meet dan sebagainya. Perbezaan komunikasi identiti jantina dalam persekitaran secara bersemuka. Komunikasi dengan lelaki lebih kepada komunikasi secara lisan. Lelaki lebih cenderung untuk menyatakan atau menyampaikan mesej secara langsung. Batasan perhubungan juga mendorong komunikasi secara lisan di antara lelaki dan wanita. Manakala komunikasi dengan wanita, komunikasi lisan dan bukan lisan digunakan. Perbualan tiada had termasuk dengan sentuhan, mimik muka dan ton suara. Perbincangan dan perbualan tidak terbatas. Perbezaan komunikasi identiti jantina dalam persekitaran secara talian. Komunikasi dengan lelaki, perbualan hanya merujuk kepada perkara umum seperti bertanya khabar, alam pekerjaan, kehidupan semasa, manakala dengan penggunaan Google Meet, bagi tujuan mesyuarat adalah berkaitan kerja sahaja. Komunikasi dengan wanita, penggunaan media sosial lebih menyeluruh, melibatkan perbincangan keluarga, pekerjaan atau konflik yang berlaku dan sama-sama menyelesaikan masalah. Komunikasi lisan dan bukan lisan digunakan sepenuhnya. Komunikasi sosial dalam persekitaran secara bersemuka. Komunikasi sosial adalah komunikasi dengan individu mengikut situasi semasa dan tempat. Contoh, komunikasi antara kawan dan keluarga berbeza cara intonasi, manakala dengan majikan komunikasi secara formal. Keperluan emosi, mental, belajar tentang erti cinta, kasih sayang, simpati, kemesraan, rasa hormat, bangga, benci dan sebagainya.
Komunikasi sosial dalam persekitaran secara dalam talian, berinteraksi, bertanya khabar, bercerita, berkongsi pendapat dan pelbagai interaksi melalui dalam talian. Komunikasi ini mengikut situasi, sebagai contoh berbual dengan majikan ketika dalam aplikasi WhatsApp masih formal walaupun bukan melibatkan kerja, hanya menggunakan komunikasi lisan sahaja. Manakala komunikasi bersama kawan atau keluarga menggunakan komunikasi lisan dan bukan lisan. Komunikasi budaya dalam persekitaran secara bersemuka. Komunikasi budaya adalah perkongsian makna dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeza. Contoh, masyarakat Melayu atau Islam berjumpa dengan sesama Islam akan memberi salam sebagai tanda kemesraan dan menghormati orang lain. Komunikasi budaya dalam persekitaran secara dalam talian. Walaupun komunikasi secara talian, ciri-ciri budaya sebagai orang Melayu, orang Islam tetap menghormati orang lain. Sebagai contoh, sebagai orang Islam, kita akan memberi salam ketika memulakan bicara. Ini memberi rasa hormat kepada pendengar. Pada pendapat saya, komunikasi secara bersemuka dan dalam talian amat berbeza. Dalam komunikasi, kita memerlukan perbualan dua hala supaya mesej bukan sahaja difahami melalui apa yang kita ucapkan, akan tetapi mesej kita difahami dengan cara bagaimana ia diucapkan. Cara pertuturan secara bersemuka tidak sama maksud dengan dalam talian. Bahasa tubuh, ekspresi muka dan tone suara mempengaruhi maksud mesej yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, komunikasi bersemuka dalam sebuah persahabatan mampu membentuk keakraban yang kukuh dan mendalam kerana adanya kepercayaan dan keyakinan. Itu sahaja penerangan dari saya berkenaan dengan komunikasi. Sekian, terima kasih.